jiwa bina impian, berani berubah cinta harapan. Jika kau usaha kurangkan kemauan, aku bersama jiwai auramu. So, musim-musim Olimpik ni, kenalah semangat, semangat, kan? Bangkitlah jiwa bina impian, berani berubah cinta harapan. Jika kau usaha kurangkan kemauan, ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Good morning, good morning, good morning. Okay, semangat kita berolimpik hari ni. Sebabkan hari ni Malaysia ada lawan badminton. Bergu badminton Malaysia hari ni dah. Hari ni JM lambat datang office. Biasalah kan. Sekarang ni ada dreba. Jadi bila dreba kata tunggulah sekejap nak tengok badminton ni, terpaksa lagu tunggulah juga kan. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi, kita sekali lagi Allah izinkan untuk bersama-sama. Alamak, tudung JM ni okey ke tak ni ya? Okey lah ya. Okey, so kita bersama-sama hari ini sekali lagi kita bersama program JM program yang setiap hari JM akan kupaskan tajuk-tajuk yang berlainan dan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan JM pagi ni. Masya Allah, semangat kita berolimpik hari ni. Semangat kita berolimpik hari ni. Okey, macam mana tudung JM ni? Sekejap ya. Tahu betul tak? Okey lah. Okey, so kita semangat kita semangat kita. So alhamdulillah hari ni JM bersama-sama dengan biasalah di IG, di TikTok dan juga di Facebook page Aura Rezeki JM bersama dengan, seperti biasa kita ada Rina Cik Puan Garam kita daripada JB, kita ada Syifa Azura daripada Terengganu, kita ada Maslina daripada Kota Tinggi Johor, kita ada Siti Z, kita ada siapa lagi, ramai lagi ni. Okey, kita ada Nora Fiza, okey, kita ada Sabaria, kita ada Khalijah, kita ada Haslinda, ramai lagi ni. Okey, pagi ni. Okey, lagi siapa ni? Mana? Kita ada Roha tak? Roha daripada Singapura. Kak Ijan, mana Kak Ijan? Kak Yang daripada Sabah ada ke? Kak Ijan Sabah. Norin daripada Kedah. Cik Nang. Kak Ita daripada Kota Tinggi Arbaiyah. Waalaikumsalam semua. Okey. Alright. Ramai lagi. Kita ada Umi, Emma, kita ada Nurul Hasnidah. Okey, terima kasih kerana bersama JM pagi ini. Dan hari ini seperti yang JM janjikan,
Tajuknya adalah Kuasa Minda part 2 sebab semalam JM tak habis lagi untuk yang untuk part 1 ada cuma JM dapat kongsikan beberapa tajuk sahaja semalam dan hari ini JM sambung balik. Okey, hari ini okey, thank you. Alright. JM tak minum kopi hari ini. Pagi tadi dah minum kopi. Untuk sarapan pagi. Okey, jadi dia macam ni tau, bila dah minum kopi tu memang dah kenyang lah. JM akan ambil sarapan mungkin nanti sekejap lagi. Sekejap lagi dah nak pukul 12. Macam tu lah. Sebab minum kopi Aura Rezeki ni dia mengenyangkan. Sebab apa? Sebab yang ada dalam kopi Aura Rezeki ni dia ada kita ada announcement. Kejap kita ada announcement daripada KKM. Okey, JM minum air masak je pagi ni sebab sekarang ni sebab tadi JM dah minum kopi. Okey, kopi garam Aura Rezeki ni dia mengandungi kalau tengok kat sini kan. Okey, kita ada kurma. Kurma ni dia sangat mengenyangkan ya untuk perut kita. Jadi JM pagi bila dah minum secawan kopi garam Aura Rezeki ni, lepas tu nanti dalam pukul 10 ke apa barulah ambil sarapan ke apa macam tu. Sebab dia mengenyangkan. Okey. So berbalik kita dengan program kita pagi ini. Terima kasih kepada yang bersama dengan JM dan setia bersama dengan JM. Okey, minta tolong kepada semua yang bersama dengan JM. Pertama sekali JM nak minta anda share kan banyak-banyak. Okey, video live JM ni. Okey. Dan kepada mereka yang mungkin bekerja daripada rumah setiap hari, tak apalah, JM tak jemu untuk mengingatkan. Sebenarnya apa yang JM ingatkan adalah untuk mengingatkan diri JM sendiri juga. Kita kadang-kadang bercakap dan kita kadang-kadang mengingatkan orang lain. Sebenarnya kita nak ingatkan diri kita juga. Sebenarnya bukan saja-saja nak ingatkan orang. Macam itulah kan. Bagi JM itulah niatnya. Sebenarnya apa yang JM kongsikan sebenarnya untuk mengingatkan diri JM. Bukan nak suruh orang lain ingat ke, suruh orang lain apa ke tak. Dia sebenarnya berbalik kepada diri kita. Apa yang kita ingatkan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Okey, jadi kita kena tahu barokahnya bila kita bekerja kan, lagi-lagi work from home, bekerja daripada rumah kita diamanahkan oleh majikan kita untuk bekerja daripada rumah. Jadi buatlah kerja daripada rumah bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab walaupun sesaat, walaupun seminit ianya dibayar gaji, kita dapat gaji daripada majikan kita. Jadi ingat berkahannya. So mana yang bekerja daripada rumah, so tak ada masalah, anda boleh klik button share dulu. Nanti bila ada kelapangan mungkin waktu rehat ataupun apa lagi waktu anda ada free kelapang, ada masa yang lapang, anda boleh tengok balik. Mana yang tak sempat nak live dengan JM, tak mengapa, anda boleh subscribe di YouTube channel Aura Rezeki Malaysia. Jadi kat situ banyak sangat tajuk-tajuk lepas yang JM dah kongsikan. Dan bagi anda yang bersama dengan JM, yang tak jemu-jemu bersama dengan JM, so tahniah dan terima kasih. Dan anda juga boleh buat rujukan lah, subscribe di channel YouTube untuk rujukan, untuk sebagai rujukan kita. Jadi banyak sangat bukan apa, kadang-kadang kita belajar sekali tak faham bukan you all aja, JM. Sebenarnya JM kalau nak belajar ni tak boleh sekali je tak faham belajar kena berkali-kali. Rujukan tu kena buat sebab tu JM ni kita tak kisah pun nak belajar dengan siapa, guru-guru mana pun kita boleh belajar sebenarnya tak kisah. Dengan banyak guru pun kita boleh belajar. Tapi yang pentingnya kita faham apa yang kita belajar, kita buat. Sebab tu JM selalu cakap, biarlah kita belajar sikit tak apa. Yang penting kita faham dan kita buat tindakan. Dari
nak buat dulu. So hati-hati ya dengan ilmu, hati-hati sangat dengan ilmu ni. Ilmu jika tak amal, dia akan jadi kita keliru nanti ya. Jadi biar kita belajar sikit tak apa, yang janji kita praktikkan ataupun kita amalkan. Ini pesanan untuk diri JM, sebab tu JM susah nak belajar. Bukan susah nak belajar, JM belajar sikit tapi JM terus buat. Sebab tu kalau JM ni bukan jenis orang yang pergi belajar sana, pergi belajar sini, belajar tak habis-habis. Tak, JM bukan macam tu. Sebab JM tahu kita tahu kita tahu apa maksudnya kita tahu keupayaan kita. JM tahu keupayaan JM kat mana bila belajar banyak-banyak nanti keliru. Jadi JM tak suka JM suka belajar satu, lepas tu amalkan. Macam tu. JM suka macam tu. Walaupun yang basic-basic pun kita belajar, tak apa, kita terus amalkan. InsyaAllah kita boleh dapat. InsyaAllah kita boleh dapat. Berbanding kita belajar kejap nanti sign up untuk advance lah, kejap nanti sign up untuk platinum lah, kejap lagi sign up untuk zamrud lah, kejap lagi sign up untuk apa benda-benda tu semua kan. Tapi sebenarnya yang awal-awal, yang basic-basic tu pun kita belum faham. Kita sibuk nakkan yang advance, sibuk nakkan yang tadi itulah. Sebab apa? Sebab kita ni manusia yang memang tak pernah cukup. Manusia memang dia tak akan rasa pernah rasa cukup. Even kita belajar pun kita memang tak pernah nak rasa cukup. Kita nak lagi. Selagi bila kita belajar ni memanglah kita banyak benda yang kita tak tahu, tapi tak semestinya kita kena belajar sekaligus. Tak semestinya kita kena belajar, kita kena ambil semua. Tak, dia yang penting ni amalkan. Kita amal atau tidak, itu yang penting. Amal atau tidak, itu yang penting. Biar sikit tak apa, janji kita buat terus. Itu ingatan untuk diri JM. Bukan JM saja nak membebel pagi ni, tak. Kadang-kadang kita perlu nak ingatkan tu, supaya kita juga beringat-ingat. Okey, so jadi hari ni kita punya tajuk adalah kuasa minda untuk part 2. Dan eloklah kiranya hari ni kita ambil keberkahannya. Okey, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan juga untuk diri kita, untuk suami serta isteri, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kandung kita, untuk saudara-saudara kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat handai kita, untuk seluruh tim kita. Mungkin anda ada buat bisnes dan ada tim, doakan, selalu doakan tim kita walau biasalah kan, kadang-kadang kita sebagai leader, kadang-kadang kita sebagai ketua, tak semua tim kita suka dekat kita. Tapi tak apa, tak apa, kita balas dengan kebaikan. Balas kebaikan. So doakan yang elok-elok. Lepas tu kita juga doakan, Al-Fatihah ini untuk seluruh lah, untuk semua customer kita, untuk semua seluruh umat Islam, maupun yang hidup ataupun meninggal dunia. Dan juga Al-Fatihah ini kita sedekahkan kepada mereka-mereka yang sedang diuji oleh penyakit COVID dan juga penyakit-penyakit bahaya. Dan juga Al-Fatihah ini kita sedekahkan kepada yang tiada. Seperti kita tahu kan, sekarang ni setiap hari kematian banyak sangat, beratus-ratus setiap hari. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia akibat oleh sakit COVID. Okey. So kita mulakan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada waktu duha ini ya Allah, hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu menyatakan kesyukuran kepadamu ya Allah atas nikmat rezeki yang Kau berikan yang banyak ini ya Allah, atas nikmat kebahagiaan, atas nikmat keharmonian, atas nikmat kesihatan yang Kau berikan kepada
kami ini ya Allah, atas nikmat rezeki yang banyak dan banyak dan banyak ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, waktu duha ini ya Allah, hamba-Mu menyatakan ya Allah, terima kasih ya Allah atas segalanya ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa suami serta isteri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa seluruh saudara kandung kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa sahabat handai kami ya Allah, dosa-dosa seluruh jemaah kami, jemaah perniagaan kami ya Allah, dosa-dosa seluruh customer kami ya Allah, dosa-dosa seluruh umat Islam maupun yang hidup ataupun meninggal dunia, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap kepadamu ya Allah. Kami hanya berharap perlindungan daripada-Mu ya Allah. Kami tiada kuasa apa ya Allah, tapi kami hanya ada doa kami hanya ada doa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandanglah wajah-wajah kami ya Allah. Pandanglah apa yang kami sedang usahakan hari ini ya Allah. Permudahkanlah sehabis baik ya Allah. Lindungilah kami daripada sakit COVID dan juga penyakit-penyakit bahaya lain ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah COVID-19 ini ya Allah, serta merta ya Allah. Kembalikanlah kehidupan kami yang asal ya Allah, malah ianya lebih baik daripada sebelum ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Okey, sebelum JM nak teruskan program JM pada pagi ini, sekali lagi JM minta anda semua tolong sharekan video JM ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada mereka yang ada di luar sana. Kadang-kadang kita tak tahu kan, kadang-kadang kita tak tahu, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang bimbang hatinya, yang sedang bimbang jiwanya, yang sedang gundah gulana, yang sedang sedang down sekarang ni, lemau dengan keadaan yang sekarang jadi JM yalah, moga apa yang JM kongsikan, moga apa yang JM kongsikan ini dapat sedikit, tak banyak pun sedikit dapat menjentik ataupun dapat membangkitkan jiwa-jiwa mereka. Jadi semangat, semangat ini modal penting tahu untuk hidup sebenarnya. Semangat ini adalah modal terpenting untuk hidup. Jika hari ini kita banyak duit macam mana pun, rumah besar macam mana pun, tapi semangat tak ada pun, kita tak boleh nak teruskan kehidupan. Hari ini jika apa yang kita jual hari ini produknya bagus macam mana pun, produknya glamour macam mana pun, pengasasnya glamour ke, selebriti ke, tapi jika semangat kita tak ada, kita tak boleh nak lakukan. Jadi semangat ni, sahabat-sahabat semua sangat penting untuk drive ke arah destinasi seterusnya, untuk drive kita melalui proses-proses kehidupan kita. Jadi semangat ni penting. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam di TikTok dan juga di IG, dan juga di Facebook. Okey, jadi semangat ni modal terpenting sahabat semua dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari ciptalah semangat untuk diri kita sendiri. Kalau hari ini duduk dekat sini bersama dengan JM, live bersama dengan JM, memberi ataupun menyuntik semangat anda, anda ikhtiarkan untuk bersama dengan JM setiap hari. Jika hari ini dengan kita melihat video-video, video-video yang boleh membangkitkan semangat kita. Anda carilah video-video yang boleh dapat membangkitkan semangat kita. Semangat ni sangat penting sahabat semua. Jadi bila tak ada semangat ni, kita tak boleh nak lakukan apa pun. Jadi macam JM semangat JM serta apa yang JM amalkan setiap pagi untuk membangkitkan semangat diri, untuk membina semangat diri adalah dengan amalan mandian garam. Seawal pagi JM dah mandi garam, dan nanti petang bila balik kerja pun JM akan amalkan mandi garam. Sebab apa? Sebab asbabnya mandian garam ni
dia sangat-sangat bagus tau. Melalui ataupun mengikut saintifiknya, mandian garam ni dia dapat membangkitkan darah-darah yang tidur tadi, supaya dia mengejutkan. Bila dia mengejutkan tu yang kita tersedar. Bila tersedar tu yang kita rasa macam fresh, yang kita rasa macam bestnya, hari-hari yang best. Jadi amalan mandi garam ni sangat-sangat bagus sahabat semua diamalkan. Jadi JM pada tahun 2014 ketika itu JM diuji dengan kejatuhan perniagaan, hutang yang banyak, semangatnya hilang. Semangatnya hilang, keyakinan dirinya hilang. Bagaimana JM membangkitkan semangat JM? Dengan of course lah, dengan berdoa kepada Allah, minta ikhtiarnya, cari penawarnya untuk memulihkan semangat diri, untuk kembalikan keyakinan diri, dan tentu kita berdoa kepada Allah, dan Allah ni dia sebenarnya dia minta kita cari ikhtiar juga, cari penawarnya untuk diri kita. Alhamdulillah Allah, alhamdulillah melalui asbabnya garam JM dapat membangkitkan semangat, JM dapat membangkitkan keyakinan diri JM, dan alhamdulillah melalui produk Aura Rezeki, JM dapat sebarkan kepada ramai orang yang sama macam JM, semangatnya hilang, keyakinan dirinya hilang, jadi alhamdulillah asbab melalui amalan mandian garam dapat membangkitkan semangat diri kita. Selain itu kita kena bersolat sahabat semua, bukan garam yang bagi ketenangan kepada jiwa kita, ketenangan kepada hati kita, amalan ataupun berdoa kepada Allah, buat solat, buat solat sunat mungkin, buat solat taubat, itu yang utama, itu yang penting. Jangan rasa kita ni baik sangat. Jangan rasa kita ni baik sangat. Sekurang-kurangnya sehari, anda kena melakukan solat taubat sekali. Maksudnya 2 rakaat. Sekurang-kurangnya JM tak cakap lah JM ni baik sangat kan. Kalau kita buat hari ni pun takkanlah kita nak cakap-cakap dengan orang kan. Tak payahlah kan. Yang penting kita sendiri tahu kita buat ataupun tidak kan. Tapi just JM nak ingatkan, sebenarnya ingatan-ingatan ni macam JM cakap tadi bukannya untuk mengingatkan anda, tapi mengingatkan diri JM juga sebenarnya. JM macam tudung ni macam longgar sikit lah. Okay, JM betulkan sekejap macam tak sedap lah. Mungkin licin kot kan. Jarang sekali pakai tudung pariha. Pariha ke pariha ni kan. So tudung-tudung pariha ni JM tak pernah beli, tapi JM dapat daripada yang bagi Norini. Norini bagi JM ni ada 2 pasang tudung pariha ni. Okay, so terima kasih Norini. Okay, so itulah jadi semangat tu sangat penting sahabat semua. Kita hari ni walaupun kita banyak duit macam mana pun, rumahnya besar macam mana pun, keretanya besar macam mana pun, tapi semangat tak ada, kita tak boleh nak lakukan apa sahaja. Jadi semangat ni sangat penting. Okay, sebelum tu JM nak kenalkan diri JM dulu. Mungkin ada yang baru, yang pertama kali, yang siapakah perempuan ini berceloteh daripada tadi tak habis-habis kan. Okey, izinkan JM. JM adalah nama saya adalah JM Miswan. Okey, JM berasal daripada Banting, Selangor dan kini menetap di Bangi, di Bandar Bukit Mahkota Bangi. Okey, sejak JM menetap di sini sejak tahun 96 lagi. Alhamdulillah, JM sudah berkahwin, anak 3 dan berumur 44 tahun, masuk 45 sekejap je lagi dah nak 45 tahun. Kalau ikut tarikh Islamnya, tarikh lahir Islamnya, JM dilahirkan pada Muharram, 18 Muharram JM dilahirkan. Okey, 18 Muharram dan sekejap rasanya rasanya berapa hari lagi lah kita nak sambut Muharram kan. Rasanya 10 hari bulan 8 nanti 1 Muharram. Jadi tak lama lagi ni kita nak sambut tahun baru. Sebut tahun baru ni, sebut tahun baru ni mesti semua orang ada azam kan? Semua orang mesti ada azam. Jadi azam ni kita kena selalu iklankan. Azam ni kita kena selalu iklankan. Kenapa JM cakap azam ni kita kena selalu? Nantilah sekejap lagi JM kupaskan. Okey, so JM
JM dibesarkan oleh bapa JM. Bapa JM adalah buat belacan. Bapa membesarkan 14 orang anak dengan hanya menjual belacan. Harga belacan ketika itu RM1.80. Dijualnya naik motor. Bapa JM tak pandai naik kereta, lagipun tak ada kereta pun. Sampai sekarang pun dia pernah lah belajar kereta, tapi habis kereta dia langgar apa-apa, jadi dia tak nak dah. Jadi dia hanya ada motor je. So jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, sangat-sangat harmoni JM, walaupun JM satu family ni ramai 14 orang. Tapi kami sangat-sangat harmoni, sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bertoleransi lah, sangat-sangat mendoakan antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Yang mana so JM juga adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Dah 7 tahun dah JM mengasaskan produk garam bukit. Antara produk-produk yang ada, antara produk yang JM keluarkan di pasaran sudah yang berasaskan garam sudah ada lebih 36 jenis produk. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Yang mana produk-produk JM, just Google aja ataupun tengok je tekan je produk Aura Rezeki, insya-Allah anda akan jumpa. Insya-Allah anda akan jumpa. Produk ni tak glamour, tapi alhamdulillah JM berbangga sebab ratusan ribu orang yang JM sudah bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Lagi-lagi dengan dalam keadaan sekarang permintaan garam sangat-sangat memberangsangkan. Kerana apa? Kerana garam dia boleh menaturalkan emosi kita. Dia boleh menenangkan emosi kita. Mengikut saintifiknya, mengikut mineral-mineral yang ada pada garam itu dapat membantu untuk menaturalkan ataupun untuk menenangkan emosi, untuk menenangkan emosi tadi. Melalui saintifiknya, mineral yang ada pada garam dia dapat membantu untuk menampung ataupun menambah baik mineral-mineral yang ada pada badan kita ni. Jadi itulah kebaikan garam ni. Sebab apa? Sebab JM, ya Allah, JM hari ni kejayaan seseorang itu bukan diukur dengan berapa banyaknya kereta yang ada dekat depan rumah, dengan berapa banyaknya duit dalam bank, dengan berapa banyaknya dengan berapa besarnya rumah yang mereka ada. Sebenarnya melalui menyelesaikan permasalahan orang pun sebenarnya itu adalah kejayaan bagi seseorang. Menyelesaikan masalah ataupun membantu mereka asalnya kemurungan, anxiety. JM ramai sangat yang pesakit-pesakit anxiety yang alhamdulillah melalui terapinya mandian garam mereka dapat memulihkan diri mereka. Jadi dengan dalam keadaan yang sekarang PKP COVID-19, ramai di antara kita yang kehilangan kerja, yang mungkin gajinya tinggal separuh je, majikan bayar, yang tutup perniagaannya, yang tutup macam-macam. Jadi emosi sangat-sangat terganggu. Jadi atasilah emosi anda. Sebab apa? Sebab apa? Rezeki itu ada kaitannya dengan emosi. Jadi rezeki itu ada kaitannya dengan emosi tau. Kenapa JM cakap ada kaitannya dengan emosi? Ni tadilah kuasa minda ni tadilah. Jadi apa yang kita fikirkan dan apa yang kita rasakan, rasa tu adalah emosi. Dia akan menghasilkan apa. Jadi kat sini emosi tu sangat penting. Sebab tu emosi ada kaitannya dengan rezeki. Jadi jika emosinya gundah gulana, risau dan bimbang, emosinya sedih, emosinya tak tentu arah, emosinya macam-macam lah. Jadi kita akan menarik lagi emosi-emosi yang tadi tu. Kita akan menarik lagi emosi ataupun energi-energi yang tak best tu tadi datang kepada kita. Dan kita akan menjadi lebih sedih, menjadi lebih bengong ataupun bengong tu macam blur ataupun tak ada idea. Jadi bila emosi kita, jadi anda kena kawal emosi ni. Jadi bila emosinya semangat macam JM,
JM sangat-sangat apalah mengambil beratlah tentang ini tentang ini. Jadi kepada anda semua jagalah emosi jaga emosi diri anda cari semangat setiap hari kena cipta semangat diri bukan tak tahulah nak cakap dalam masa-masa keadaan semangat ni sangat-sangat penting semangat ni sangat-sangat penting. Okey, kita nak cerita hari ni tentang kuasa minda. Tentang kuasa minda. Semalam kita dah cakap tentang kuasa minda yang mana JM terapkan daripada kecil lagi, daripada JM sekolah-sekolah. Nanti kehidupan JM macam mana, JM nak kahwin dengan siapa, JM nak, iyalah sebenarnya jodoh pertemuan itu adalah Allah yang tentukan, kan? Tapi ada kaitan juga dengan minda kita. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa, dia akan menghasilkan, akan ada hasilnya, sama ada gagal ataupun berjaya. So ingat tu ingat kuasa minda ni sangat-sangat penting. Sebab tu tuan-puan, sahabat-sahabat semua, dengan keadaan yang COVID-19 ni, siapa yang tak takut dengan musuh ataupun dengan musuh yang tak nampak dekat mata ni? Ya Allah, semua orang takut. Semua orang takut. Tapi anda semua kena kawal emosi ni, kena kawal emosi yang mana kita hanya takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah hadirkan ini, yang makhluk yang tak nampak ini adalah makhluk sama juga seperti kita. Jadi anda kena kawal emosi ni. Sebab tu kita kena law of projection, LOP, dipanggil LOP tu law of projection, yang mana kita kena project yang baik-baik. Kita kena project yang baik-baik. COVID-19 ni akan lenyap, maksudnya lenyap dengan serta-merta. Aku takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak takut dengan makhluknya. Macam tu. Kena macam tu. Kena kuasai minda tu. Memanglah takut, betul kita takut. Betul, kita kena takut. Kita kena takut dan kita kena berhati-hati. Dalam masa yang sama, anda jangan kuasai minda anda dengan yang tadi tu. Sebab tu, jika perlu elak tengok benda-benda yang sedih setiap hari, anda kena elakkan. Sebab benda-benda tu dia cepat melekat dalam minda kita. So bila cepat melekat dalam minda kita, akan terhasil dalam hati kita. Hati kita akan berasa sedih. Siapa yang tak sedih kau? Buka TikTok tengok orang mati. Buka TikTok nampak suami mati. Buka TikTok nampak anak mati. Buka TikTok nampak mak meninggal. Nampak bapa meninggal. Buka Facebook, buka TikTok, buka IG, semua benda-benda yang menyedihkan. Benda-benda yang menyedihkan. Hati-hati ya sahabat semua, bila benda-benda yang macam tu lalu, bila benda-benda tu lalu akan melekat dekat fikiran kita dan kita akan rasa itu akan menarik lagi. Berhati-hati sangat. Sebab tu amalan mandi garam ni sangat-sangat bagus. Apa yang anda perlu buat adalah selalu kena banyak istighfar. Bila nampak benda-benda macam tu, istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Amalan JM untuk melupakan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyedihkan adalah dengan istighfar je banyak-banyak. Istighfar. Istighfar itu boleh membunuh, boleh membunuh syaitan-syaitan tu. Macam tu Sebab benda tu semua tak bagus untuk minda kita. Sebab tu kena kawal minda kita ni. Kena kuasai minda kita dengan yang baik-baik. Kita kena tengok yang baik-baik, kita wujudkan, kita tengok yang baik-baik, kita kena cakap yang baik-baik, kita kena fikir yang baik-baik. Semua tu ada kaitannya dengan kuasa minda tadi. Jadi JM, ya Allah, bukan apa tau. Tak payah tengok pun, hari-hari ambulans bunyi tau. Kita pun dah rasa, walaupun dulu dekat tempat JM ni nak dengar ambulans pun, ya Allah, rasanya sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sekali pun tak dengar. Tapi sekarang hari-hari ada ambulans bunyi. Ya Allah, jadi dia akan mengganggu emosi kita tau. Tapi anda kena hati-hati. Once bila emosi kita ataupun bila minda kita melekat benda-benda yang macam tu, ya Allah, merugikan diri kita. Merugikan diri kita sendiri. Jadi
TV lah, tengok cerita-cerita yang berita-berita yang apa, yang nampak sedih, lagi-lagi berita-berita tentang aksiden ke. Kalau dulu tak ada COVID kan, aksiden banyak berita-berita tentang aksiden tu, meninggal lah, aksiden ni parah lah, itulah JM paling tak suka bila ada yang share dalam grup, yang share dalam grup tentang benda-benda yang macam ni. Sangat-sangat akan menarik energi kita. Energi kita akan rosak, gelombang aura kita akan rosak melalui apa yang kita tengok tu tadi. Melalui apa yang kita tengok, apa yang kita dengar tu tadi. Jadi elakkan daripada melihat ataupun mendengar cerita-cerita yang sedih-sedih, yang sukar untuk kita lupakan. Jadi untuk kita lupakan macam mana? Kita kena banyakkan istighfar. Kita kena banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Jadi itulah cara JM, bagaimana JM nak menguasai minda kita, cara JM nak menguasai minda kita. Okey, semalam JM cakap ialah pasal JM dengan siapa JM nak kahwin, orang yang macam mana, gajinya berapa, kan, lulusan kat mana, nanti dah kahwin ada orang gaji. Alhamdulillah, semua tu JM dapat, semua tu JM dapat atas izin Allah, atas izin Allah. Dia bukannya nasib tau, nasib lah, dia tak ada. Semua adalah aturan daripada Allah, semua adalah aturan daripada Allah. Sebab apa? Sebab sebenarnya melalui kita yang kena menciptakan kejayaan ataupun sejarah kejayaan untuk diri kita sendiri. Sebenarnya orang gagal itu dia sendiri yang menciptakan kegagalan dia melalui pemikiran dia. Tak bolehlah, JM bolehlah cantik, JM bolehlah kaya, JM bolehlah itu, JM bolehlah ini. Kenapa kita selalu nak downgrade-kan diri kita? Kenapa kita tak selalu up-kan diri kita? Kita kena upkan selalu diri kita ni. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat diri kita, untuk programkan minda kita, untuk programkan, dan bila dah program, kita kuasai minda kita dengan benda-benda yang baik. Sebab tu selalu kita kena cakap baik. Aku boleh. Sebab tu lagu, jika kau fikirkan kau boleh. Jika lagu itu memberi semangat kepada diri anda, mewujudkan keyakinan kepada diri anda, anda nyanyilah. Apa salahnya? Apa salahnya? So tak salah. Lebih baik ngaji Quran lah JM daripada nak nyanyi-nyanyi. Tak salah, hidup ni kena seimbang. Hidup ni kena seimbang, hidup ni kena riang-ria. Takkanlah kita nak mengadap kita nak mengadap Al-Quran aja kan. Kita nak mengadap Al-Quran je. Hidup ni kena seimbang. Kita duduk di dunia yang nyata sekarang ni, dunia nyata, dunia yang kita masih ada tanggungjawab di dunia. Ingat tu, jambatan ke akhirat kita adalah melalui dunia. Kita tak terus-terus pergi akhirat, terus-terus dapat pergi syurga. Kita ada laluan-laluannya. Macam itulah proses kehidupan kita nak berjaya, macam itulah proses kehidupan kita nak sampai ke akhirat nanti. Ni tanggungjawab ni. Tanggungjawab ni. Dunia ni adalah jambatan ni. Jambatan. Jadi kita kena ada tanggungjawab tu. Tanggungjawab untuk diri kita. Jadi kuasai minda kita. Kuasai minda kita. So semalam JM cakap pasal JM muda lagi, JM dah terapkan, dah kuasai minda dengan apa yang JM nak. Lepas tu sebelum tidur kena kuasai minda kita, fikir yang paling baik kan. Ini tak, sebelum tidur bergaduh dengan suami, lepas tu bawa tidur. Bawa tidur. Esok masih lagi berumut lagi, esok masih lagi menyampah lagi, esok masih lagi. Sebab apa? Sebab kita bawa benda tu tidur. Jadi bila bawa benda tu tidur, memang takkan hilang besoknya. Begitu juga jika marah ni, elakkan untuk mandi. Jika anda tengah marah, anda elakkan untuk terus mandi. Sebab apa? Nanti bila anda mandi kan, mulalah marah. Itulah aku benci
garam tadi, niat yang baik-baik, betul tak? Ya Allah ya Tuhanku, ya, niat dalam hati, ya. Tak boleh kalau mandi garam ni niat kena dalam hati. Tak naklah kan kita dalam toilet tu semua nak niat nak bercakap kan. So niatkan dalam hati. Harmoni rumah tangga, bahagia, apa benda lah, semua sihat tubuh badan, aura yang cantik, magnet kebaikan yang bagus. Macam itulah semua benda-benda yang baik. Sebenarnya itu adalah amalan untuk kita programkan minda kita, untuk amalan programkan minda kita, dan amalan submit doa. Sebenarnya kita nak programkan minda kita, ya, nak programkan minda kita supaya kita program yang baik-baik tadi. So jadi JM pesan ni, elakkan waktu anda marah-marah, sedang marah, anda terus mandi. Elakkan, sebab nanti benda tu yang akan melekat dekat minda kita. Jadi rugi sebab bila dah melekat kat minda, dia akan rasa dekat hati. Bila dia melekat, dia rasa dekat hati, itulah yang akan dapat hasilnya. Jadi kita tak nak. Hasilnya apa? Marah, benci, macam-macam lah, kan? So yang tu, yang tak bagus tu, alright. Okay, so waktu mandi kan tadi kan. Okay, so jadi anda juga bila waktu berdoa, anda kena feeling tau. Anda kena feeling, anda kena jiwai doa anda tu. Bukannya habis solat je. Sebab tu macam JM lah, tapi seelok-eloknya kita berdoa dalam Arab lah, bahasa Arab. Dan bahasa Arab pula kita bukan berdoa macam tu je. Kita kena menghayati baris demi baris. Sebab tu bagusnya bila kita membaca Al-Quran, ni kita baca terjemahannya. Walaupun hanya sepotong ayat kita baca, yang penting kita faham. Itu bagusnya bila kita mengaji Al-Quran. Biarlah kita ni merangkak-rangkak pun mengaji. Biarlah kita mengaji ni habis satu muka surat habis seminggu pun tak apa. Janji kita faham apa yang kita bacakan tu. Daripada kita mengaji bermain lagi khatam sebulan berkali-kali, tapi satu pun kita tak ambil pengajaran. Satu pun kita tak faham dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran. So itu sia-sia. Biarlah kita mengaji sehari sebaris ayat pun, tapi kita faham maksudnya, itu dah bagus dah. Itu dah bagus. Sebab tu JM selalu cakap, doa ni perlu dijiwai. Doa ni perlu feelingkan doa tu. Kita tak boleh kalau anda rasa macam doa Arab tu anda tak faham, tak feeling, anda bacalah. Anda bacalah dengan bahasa Melayu, tak apa. Allah Maha faham apa pun. Walaupun kita tidak nyatakan, walaupun dia hanya dekat dada kita, kita tidak nyatakan, Allah dah boleh tahu dah. Tapi Allah suka kepada orang yang menyatakan, orang yang merengek-rengek, orang yang meminta-minta. Jadi kita kena cakap, maksudnya kita kena luahkan. Walaupun Allah tahu apa yang ada di dalam dada, tapi Allah suka kepada mereka yang menyatakan, mereka yang merengek-rengek, mereka yang memohon-mohon, mereka yang merayu-rayu kepada Allah. Jadi kena feeling doa tu tadi. Bila anda feeling doa tu tadi, doa tu akan telinga anda akan dengar, insya-Allah anda akan program dekat dalam minda anda. Dan bila anda dah program, bila anda dah doa, dah biarkan je. Jangan ada kata-kata dalam hati. So bila ada kata-kata dalam hati tu yang selalu tak dapat, yang selalu tak dapat. Kenapa kita nak muskil? Kenapa kita nak menidakkan kekuasaan Allah? Kenapa kita nak menidakkan kekayaan Allah? Kenapa kita nak menidakkan keagungan Allah? Sedangkan dia boleh kun sahaja kita minta dan dia boleh kun sahaja. Tapi kenapa kita bersangka-sangka? Ingat bila kita mula bersangka-sangka dengan Allah, Allah mengikut sangkaan hambanya. Jadi bila kita bersangka-sangka, aku dah minta ni 10,000 bulan ni, entah dapat atau tidak. So kita dah
dengan siapa. Kalau bermodal ni dengan aura rezeki ni 2,500, contoh, JM bagi contoh, nak jual dengan siapa ni? Ada ke orang nak beli? Ada ke laku ke? So jadi kita ni manusia yang sering sangat sibukkan pasal proses ni. Bila kita fikirkan pasal proses ni, itu yang banyak sangat kita berkata-kata tu. Itu yang banyak sangat kita bersangka-sangka. Bila dah doa tu tak payahlah fikir. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja dia. Kan ini tak, kerja Allah pun kita nak buat juga. Macam mana? Tak boleh. Biar dia buat kerja dia. Kita minta je dengan Allah, lepas tu Allah melihat usaha kita. Bila kita dah berdoa dengan Allah, kita kena usaha. Kita kena usaha ni. Kita kena usaha. Jadi sebenarnya orang yang dekat luar sana yang banyak sangat tak dapat disebabkan bersangka-sangka. Dia seolah-olah dia menidakkan kekuasaan Allah. Seolah-olah dia menidakkan kekayaan yang Allah ada. So tak boleh. Kita tak boleh. Allah dia mengikut sangkaan hamba-Nya. Jadi berhati-hati kat situ. Berhati-hati dekat situ. Okey, so JM, apa yang amalan yang JM buat adalah JM menulis doa, menulis luahan. Kerana apa? Kerana JM menulis sejak tahun 2012 lagi. JM dah mula menulis. Sebab apa kita dulu masa muda-muda, masa sekolah, kita ada diary hidup kita. Kenapa kita ada diary hidup kita? Contohnya lah, kita suka sangat dekat cikgu sejarah tu. Contoh, ini JM bagi contoh. Kita pun tulis dalam diary, hari ni kan cikgu sejarah mengajar lah. Saya suka sangat dengan cikgu sejarah tu. Contoh, JM bagi contoh. So kan feeling tu best kan? Jadi macam tu lah. Sebab tu bila kita menulis, kita kena jiwai apa yang kita tulis tu. Jiwai. JM dah banyak dah buku-buku yang JM menulis tu. Banyak sangat dah dah berbuku-buku dah apa yang JM tulis. JM tulis sebab apa? Sebab menulis ni juga adalah doa sahabat semua. JM sukalah tulis. Okey, alhamdulillah, syukur bulan ni dapat dapat chief berapa ratus ribu. Seronok sangat tengok mereka semua pun seronok. Macam tu. Kena tulis dan bayangkan. Kena tulis dan bayangkan. Berangan ni, berimpian ni tak kena bayar pun sahabat semua. Jadi kenalah berangan, menulis dan berangan, berdoa dan berangan. Anggap macam benda tu kita dah dapat. Anggap macam benda tu kita dah dapat dengan mudahnya. So bayangkan macam JM kongsikan semalam. JM walaupun dulu JM pejabatnya di macam rumah sewa sahaja, tapi JM membayangkan JM ada pejabat yang cantik, yang besar. JM nampak kesibukan depan pejabat, lori silih berganti ambil stok, ejen-ejen semua happy, dapat reward sana, dapat reward sini, ejen-ejen semua dapat pegang duit banyak. JM sentiasa membayangkan yang best-best. Dan bila kita membayangkan yang best-best, bayangkan seolah-olah kita dah dapat benda tu. Bayangkan seolah-olah kita dah dapat benda tu. Sebab tu JM ni macam mana JM ni biasanya kalau JM contoh JM bawa barang, ini selalu memang berlaku kepada JM. Contoh JM nak balik ni nanti ni. Okey, JM letakkan buku ni dekat atas meja. Lepas tu hati JM dah berdetik. Nanti kan saat lagi bila JM balik tertinggal. So bila JM ada terdetik macam tu, JM akan twist. Cepat-cepat ambil benda ni dan letak dalam beg ataupun dalam handbag yang kita nak bawa balik. Sebab memang akan tertinggal. Itu memang JM dah banyaklah buat orang kata buat eksperimen. Yelah lebih kurang lah. Memang tertinggal. Contoh handphone. Bila JM nak pergi kerja, kan kita ambil handphone tu daripada bilik, letakkan atas meja kopi dekat depan TV. So lepas tu kita nak pergi sarapan. Contoh nak pergi sarapan. Hati berdetik ni, ni nanti kan aku pergi kerja tertinggal. Memang betul. Memang akan tertinggal. Sebab tu berhati-hati tau apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasakan. Sebab dia
bersangka baik. Sebab tu orang kata feeling-feeling, kalau nak naik kereta besar kena pergi kat Yuska ke apa ke kan, kena feeling-feeling. Betul. Itu semua betul. Itu semua betul. Sebab kita nak programkan minda kita ni. Programkan minda kita. Kita nak kaya tapi kita nak kaya tapi kita tak nak melakukan, kita nak kaya ni, semua orang nak kaya. Semua orang nak kaya. Semua orang nak kaya. Tapi tak salah jika anda berlagak kaya. Sebab kita kena mewujudkan lagak kaya tu tadi. Sebab apa? Sebab kenapa kita nak wujudkan lagak kaya? Tapi kalau kau nak kaya, lagaknya asyik macam cukuplah dengan apa yang ada. Bolehlah jual 1 botol garam 1 hari pun tak apalah. Tak dapat banyak macam masa stokis tu, dapat jual 1, jual 2 bolehlah. Macam tu nak wujudkan perasaan kaya. So tak kaya-kaya lah. Jadi kena, perasaan kaya itu juga perlu diwujudkan. Perlu diwujudkan. Perlu diwujudkan. Okey, so JM dah pukul 12 dah. JM terima kasih banyak-banyak kepada semua. Rasanya JM dah nyatakan semuanya hari ini. Okey, semuanya okey. Habis dah untuk kuasa minda part 1 semalam dan kuasa minda part 2 hari ni. Part 2 dah habis dah. Jadi esok JM tak ada live. JM ingat macam kita tahu hari Jumaat JM nak bersantai-santai saja dekat rumah. Okey, hari Jumaat. Dengan bersantai-santai buatlah benda yang baik kan hari Jumaat. Jadi besok JM tak ada, insya-Allah hari Isnin. Hari Isnin JM akan bersiaran langsung bersama anda dari jam 11 hingga jam 12. Okey, JM nak ingatkan sekali lagi pada 10 hari bulan nanti JM akan mengadakan anugerah Gilang Gemilang Aura Rezeki bagi tahun 2020 yang tertangguh. Okey, yang mana anugerah Gilang Gemilang ni nanti JM akan tampilkan ejen-ejen yang top dan JM nak pesan ni kepada ejen-ejen yang top 1, 2, 3 masa stokis dan juga stokis, anda kena pakai baju yang lawa. Hari tu temanya adalah pengantin. Okey, sebab apa? Sebab nanti bila JM nak tampilkan anda, JM akan share melalui Facebook, share dengan anda. Jadi pastikan kau jangan pakai baju kelawar lah pula masa tu kan. Okey, jadi 10 hari bulan 8 JM menyediakan hadiah-hadiah yang sangat best untuk anda yang menyertai live JM hari tersebut. Jadi simpan date anda 10 hari bulan 8 jam 10 pagi bersama dengan 1 Muharram insya-Allah. Okey, jadi amalan mandi garam ni sangat-sangat diamalkan setiap hari, setiap pagi dan petang untuk mewujudkan ataupun untuk membangkitkan semangat diri anda. Jadi semangat adalah modal utama untuk anda meneruskan perjalanan anda ke destinasi yang seterusnya. Jadi